Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan bicara di sini, ingin saya memperkenalkan diri saya, iaitu Puan Nurliza binti Haji Muhammad Fazil selaku Guru Besar bagi Sekolah Rendah Islam At-Taklim. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa untuk mendengar sedikit taklimat daripada saya untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memilih Sekolah Sri At-Taklim sebagai sekolah pilihan untuk pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan tahniah saya ucapkan kepada anak-anak yang telah terpilih, kerana sebagaimana kita sedia maklum bahawa Sekolah Sri At-Taklim merupakan sebuah sekolah yang menjadi pilihan utama dan ramai yang tidak dapat masuk disebabkan oleh tiada kekosongan. Sebelum itu saya minta maaf bagi pihak sekolah di mana majlis orientasi tidak dapat dijalankan sebagaimana yang telah dirancangkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Di sini saya ingin memberikan beberapa taklimat serta menerangkan beberapa perkara tentang pengurusan sekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jumlah pelajar bagi tahun ini sesi 2021 adalah seramai 919 orang. Namun begitu masih ada lagi yang belum mendaftar, dan jumlah guru pula adalah seramai 66 orang. Dan jumlah kelas bagi tahun ini adalah sebanyak 37 buah kelas, dan bagi tahun 1 adalah sebanyak 6 kelas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Sri At-Taklim adalah di bawah KPM atau Kementerian Pendidikan serta JAIB, di mana sekolah petang, kalau di sekolah petang KAFA, JAIB mata pelajarannya dan alirannya termasuk juga di dalam sekolah kita. Jadi pelajar-pelajar tidak lagi perlu pergi ke sekolah petang KAFA sebagaimana sekolah pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan biasa. Jumlah mata pelajaran bagi sekolah ini adalah sebanyak 15 mata pelajaran, iaitu 6 mata pelajaran bagi akademik dan 9 pelajaran bagi adniah. Bagi tahun 1, pelajar akan mengikuti program transisi, iaitu program yang berobjektifkan untuk membantu murid bersedia dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai, serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran tahun 1 secara formal. Jadi bagi pelajar-pelajar tahun 1, mereka akan mengikuti program ini dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi nanti oleh guru kelas masing-masing. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sekolah sebelum PKP. PKP di mana sekolah bermula jam 7 suku hingga 12.35. Ini ketika kita berada dalam PKPB, 7 suku hingga 12.35, dan pelajar pendatang awal sebelum 7 suku. Di mana 7 suku sudah masuk kepada waktu pembelajaran. Pelajar-pelajar boleh masuk melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan, iaitu pagar 1 hingga 4, di mana nanti dudukan pagar-pagar ini akan dimaklumkan oleh guru-guru kepada pelajar di manakah pintu yang mereka harus masuki mengikut kedudukan kelas masing-masing. Pelajar perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan, iaitu pelajar akan diambil suhu serta tangan mereka akan disanitasikan sebelum masuk ke kelas. Kemudian mereka masuk ke kelas dan sebelum kelas bermula ada info dulu, iaitu info tentang pandemik COVID-19 akan disampaikan oleh guru-guru kelas. Kemudian akan dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah, Asma'ul Husna dan doa belajar sebelum mula waktu pembelajaran yang pertama.
Pelajar-pelajar akan berehat pada jam 9.30 pagi. Buat masa sekarang, waktu rehat pelajar adalah di dalam kelas masing-masing. Pelajar boleh makan sama ada makanan yang dibawa dibekal sendiri ataupun daripada makanan yang tempah daripada kantin. Jadi untuk makanan yang ditempah di kantin sekolah, pelajar perlu menempah lebih awal sehari sebelum hari keesokannya, di mana guru-guru kelas akan maklumkan kepada ibu bapa tentang menu pada hari esok dan ibu bapa boleh menempah pada malam tersebut. Dan guru-guru akan menunggu pelajar makan dalam kelas pada waktu rehat dan kemudian akan ditunjukkan kepada mereka tentang SOP sebelum dan selepas makan. Seterusnya, sebagaimana tuan-puan sedia maklum, sejak bermula tahun 2019, tiada lagi pengasingan kelas bagi tahun 1. Jadi, pelajar-pelajar akan masuk ke tahun 1 mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Peperiksaan semester atau penggar juga tidak akan diadakan, sebaliknya digantikan dengan pelaporan pentaksiran bilik darjah, di mana pentaksiran ini akan dijalankan sebanyak 2 kali setahun. Pentaksiran dijalankan berdasarkan aktiviti ataupun pembelajaran di dalam bilik darjah dijalankan oleh guru masing-masing, guru subjek masing-masing. Laporan ini dikira mengikut tahap 1 hingga 6, di mana tahap yang terbaik adalah tahap 6. Kemudian pelajar juga akan diajar tentang amali, wuduk, solat, di mana mereka akan diberi tempoh selama 3 bulan pertama persekolahan untuk mengamalkan amalan wuduk dan solat dalam kelas pada waktu yang tertentu. Seterusnya, grup WhatsApp kelas. Saya rasa semua ibu bapa sudah pun masuk dalam grup kelas masing-masing, kelas anak masing-masing, di mana grup kelas ni sangat penting bagi ibu bapa, di mana segala maklumat yang penting akan disampaikan oleh guru-guru di dalam grup kelas ni. Jadi diharapkan tiada yang tercicir dalam maklumat-maklumat yang disampaikan. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, ibu bapa, masalah-masalah yang remeh-temeh ataupun contohnya yang tidak dapat hadir atau anak sakit, jadi ibu bapa tak perlu masuk dalam grup WhatsApp, cukuplah sekadar maklumkan kepada guru melalui personal message sahaja. Dan saya minta ibu bapa juga boleh mendapatkan nombor-nombor telefon guru-guru subjek ataupun guru kelas dah sebetulnya lah dalam WhatsApp. Jadi guru-guru subjek jika ada apa-apa masalah tentang pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya saya minta ibu bapa agar menyimpan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan di dalam beg pelajar-pelajar, sama ada dalam selah-selah beg ataupun di dalam poket-poket beg, untuk keselamatan dan memudahkan ibu bapa menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada apa-apa berlaku kecemasan di luar waktu sekolah. Mungkin pada waktu balik ketika itu pejabat sudah ditutup, anak tuan masih belum pulang, jadi mudah bagi guru yang bertugas untuk menghubungi tuan-tuan dan puan-puan. Dan segala peralatan pelajar juga diharapkan tuan-tuan dapat menulis nama mereka, termasuk juga kasut-kasut sekolah, supaya tidak berlaku kehilangan ataupun menjadi masalah kepada pelajar-pelajar tersebut. Baik, saya juga sangat-sangat berharap agar tuan-tuan dan puan-puan mengambil anak-anak pada waktu yang telah ditetapkan agar tidak berlaku kesibukan pada masa tersebut, di mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum keadaan sekolah kita dengan jalan raya yang agak sibuk, di mana menjadi tumpuan pada waktu pulang dan waktu menghantar anak. Tolong ambil pada waktu ditetapkan. Dan contoh, saya nak beri contoh pada waktu hantar anak-anak,
Tuan-tuan, saya minta tolong berikan atau bekalkan duit atau apa-apa amanat yang nak disampaikan kepada pelajar tersebut di rumah. Tak perlulah bila sampai sekolah barulah tuan-tuan nak keluarkan beg, nak cari duit, nak pecah, nak berikan kepada pelajar. Kerana ia akan mengganggu perjalanan dan mengganggu disebabkan oleh kesibukan pelajar ibu bapa yang lain menghantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak mereka. Saya rasa setakat itu sahaja taklimat saya pada kali ini. Jika ada apa-apa masalah daripada pihak tuan dan puan, tuan boleh menghubungi pihak sekolah ataupun menghubungi guru kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan mendengar sedikit taklimat daripada saya pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan kerana memilih Syariat Taklim sebagai pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.